ada beberapa hamba Allah yang akan diberi oleh Allah pada hari kiamat, iaitu mimbar daripada mimbar yang bercahaya, mimbar cahaya. Mereka bukan di kalangan Rasul, Nabi dan juga orang mati syahid, sehingga mereka itu diinginkan oleh para Nabi dan orang-orang yang mati syahid. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, mereka orang-orang yang saling kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang dihormati Tuan Nazir, Tuan-tuan Ahliatan Kuasa Masjid Al-Falah, seterusnya Tuan-tuan Guru, para asatizah, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan masih lagi kita berada di Dewan Solat Masjid ini untuk sama-sama mendengarkan kuliah. Dan tajuk kuliah pada malam ini yang saya nak bawakan berkenaan dengan mendamaikan orang yang bersengketa dan larangan memulau. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا بوجهه وهذا بوجهه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Tidak dihalalkan bagi seseorang Muslim, tidak dibolehkan ataupun haram bagi seorang Muslim memulau sesama Muslim lebih dari 3 hari, sehingga jika bertemu di jalan yang satu memalingkan muka dari kawannya, dan yang terbaik di antara keduanya ialah yang mendahului memberi salam. Ya, kita dalam hubungan kita sesama adik-beradik, keluarga, jiran, tetangga, sesama jemaah, kadang-kadang ada perkataan yang mana dalam kita dalam grup WhatsApp ke, ya, kadang-kadang boleh menyebabkan kita terguris hati, sehingga menyebabkan kita tarik muka, bermuka masam, tidak mau tegur, ya, sehingga bila kita jumpa pun buat tak tahu je. Tak apalah kalau 2 hari, tak apa. Kalau masuk hari ketiga, kalau tetap terus buat gitu, haram hukumnya. Setakat 2 hari kita sesama suami isteri contohnya, kita nak bagi pengajaran 2 hari, tak apa. Jangan sampai hari ketiga, ya. Sehingga berterusan. Ni kadang-kadang tak bertegur siapa terus sampai bertahun-tahun. Anak jadi orang tengah, adik-beradik jadi orang tengah. Ini kadang-kadang boleh menyebabkan, bukan kadang-kadang lagi, menyebabkan perbuatan tersebut haram, bahkan tidak dianggap solat kita amal ibadah kita. Ya. Dan riwayat lain pula, Nabi SAW bersabda, la tuhajiru fa in kuntum mutahajirin la mahalata fala tuhajiru fawqa salasati ayyam wa ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Jangan kamu pulau-memulau, boikot-memboikot, ataupun tidak berbicara, ya, satu sama lain. Maka jika kamu terpaksa harus memulau sekalipun, jangan lebih dari 3 hari. Dan tiap 2 orang Muslim yang mati sedang keduanya masih pulau-memulau, masih tidak berbicara, maka tidak dapat berkumpul keduanya di dalam syurga. Yang ini tidak masuk syurga, ya. Kalau kita sayang dengan sahabat handai, sayang dengan ahli keluarga kita, jadi kadang-kadang kita tahu dia mengumpat kita dan mengata kita, ya, kadang-kadang kita tak sampai hati. Nak tengok dia tu makan daging saudara kita yang telah mati. Kita nak bagi makan daging basi pun kadang-kadang tak sanggup. Apatah lagi tergamak kita nak bagi makan daging saudara yang telah mati. Seperti mana firman Allah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamu sanggup memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu jijik kepadanya. Ya, begitulah perumpamaannya mengumpat. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jadi kita, walaupun kita tahu dia mengumpat kita, kan, kita pun maafkanlah, ya. Kita maafkanlah. Jadi
Bila dengan kita maafkan, kita tawaduk, merendahkan diri kepada Allah. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri, Allah akan naikkan, angkatkan derajat kita. Tetapi wa man takabbara, apabila kita bertakabur, bertambah takabur pula, Allah sebaliknya akan merendahkan kita. Kenapa kita buat? Kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana lillahi taala. Kita tak sampai hati kerana disebabkan kita menaruh dendam dengan percakapan dia, ya. Jadi kita pun sehingga tidak bertegur siapa. Jadi daripada itu sebaiknya kita maafkan. Begitu juga kalau berlaku pun salah faham, biarlah yang Nabi sebut yang terbaik di antara keduanya orang yang mendahului salam. Walaupun dia tak tegur, kita dahulukan dengan salam. Kenapa kita buat? Kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana lillahi taala. Jadi kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan sahabat kita tersebut daripada terjerumus dalam neraka Allah. Jadi dengan kita mulakan, kita telah menarik dia sama-sama ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadan yud'u lahum yaumal qiyamati manabira min nuri laisu bi anbiya wala syuhada yaghbizuhumul anbiya wasyuhada. Faqalu man hum ya Rasulullah? Qal humul mutahabbuna fillah. Ada beberapa hamba Allah yang akan diberi oleh Allah pada hari kiamat, iaitu mimbar daripada mimbar yang bercahaya. Mimbar cahaya, mereka bukan di kalangan Rasul, Nabi dan juga orang mati syahid. Sehingga mereka itu diinginkan oleh para Nabi dan orang-orang yang mati syahid. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, mereka orang-orang yang saling kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mana saya sebut tadi, kan kita walaupun kita tahu ada orang mengata tentang kita, kita maafkan. Kan? Kadang-kadang dia malu Allah, dia tak bertegur siapa, dia menjauhkan diri, tapi kita mulakan dulu salam. Dengan kita mulakan begitu, kita termasuk di kalangan orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya kadang-kadang dalam muamalat kita, dalam perhubungan kita, dalam keluarga kita, adik-beradik kita, kadang-kadang berlaku perkara sebegini. Adik tidak bertegur dengan kakak. Begitu juga abang tidak bertegur dengan adik. Abang kita dengan kakak kita pun tak bertegur. Jadi kita jangan biarkan perkara ini berterusan. Kalau kita sayang mereka daripada satu rahim yang keluar, yang bersalin, yang kita dilahirkan, ya, tapi kita cubalah cari jalan tengah untuk kita mendamaikan mereka. Kerana kebaikan kita mendamaikan itu, dalam hadis lain disebutkan, yang Nabi SAW sebut, ala ukhbirukum bi afdali min darajah, ya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyam was-salah was-sadaqah. Qalu bala, qal islahu zatil baini za taqata'u. Sukakah saya beritahukan kepada kamu amal yang lebih afdal daripada puasa, sembahyang dan sedekah? Kalau kita jenis puasa Isnin Khamis ataupun kita puasa sunat, semua kita puluhan habis. Begitu juga solat sunat sampai beratus rakaat kita buat, dan juga sedekah setiap hari kita buat. Tapi yang lebih mulia daripada ketiga-tiga amalan itu adalah, kan, dengan kita mendamaikan orang-orang yang sedang bersengketa. Ya, kita mendamaikan. Tapi janganlah bila kita dah mendamaikan tu, kalau ada peluang-peluang lain sedekah solat dan juga sedekah solat dan juga puasa sunat tu, kalau boleh kita buatlah. Tapi nak menceritakan amalan kita mendamaikan di antara dua orang, di antara dua puak, di antara golongan ini, satu amalan yang mulia, yang lebih mulia daripada kita sedekah, puasa sunat, begitu juga dengan solat sunat. Ya, nak menceritakan begitulah kelebihannya, sehingga para malaikat pun bercita-cita nak menjadi manusia kerana kelebihan mendamaikan orang. Ya, satu ketika Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya lalu Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Nabi tunjuk pada Sayyidina Hasan. Kata Nabi SAW, anak ini besok akan mendamaikan dua kelompok yang besar. Ya, mana perkara itu berlaku lebih kurang 30 tahun selepas Nabi SAW beritahu. Ya, selepas berlaku pertelingkahan dalam peperangan Siffin, peperangan Nahrawan, peperangan Jamal, dan akhirnya menyebabkan Sayyidina Ali terbunuh, dan
Sayyidina Hasan radhiyallahu an sempat memerintah selama 6 bulan. Kemudian Sayyidina Hasan tidak merasa selesa dengan umat Islam berpecah kepada dua kelompok besar. Lalu Sayyidina Hasan hantar surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dan bagi tahu bahawa dia akan menyerahkan tugas. Dia tak sanggup melihat umat Islam berpecah. Dan akhirnya Muawiyah bersetuju dengan syarat-syarat tertentu. Ya, inilah kelebihan Sayyidina Hasan. Begitu juga satu ketika lain, ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Yang mana Sayyidina Husain selalu mengadu pada ibunya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kata kenapalah Rasulullah SAW apabila jumpa Sayyidina Hasan, Rasulullah cium di pipi dekat dengan mulut. Ya. Kemudian dengan saya, kata Sayyidina Husain, asyik cium pada leher sahaja. Ya. Kemudian perkara ini dibawa oleh Sayyidatina Fatimah ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian apabila bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu besok Sayyidina Hasan ni akan diracun. Akan menyebabkan keluar benda daripada mulut dia yang diracun tersebut daripada mulut, ya. Manakala Sayyidina Husain pula akan dipenggal leher oleh kaum pemberontak, oleh pemimpin atau gubernur yang zalim ketika itu, ya, Ubaidullah bin Ziyad. Maka itulah sebabnya yang Rasulullah buat. Kemudian selepas itu Rasulullah cium seperti mana cium dengan Sayyidina Hasan. Itu cuma nak bagi tahu perkara tersebut pun berlaku lebih kurang 30 tahun lebih ke atas pada peristiwa tersebut. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis, fayaghfiru fihima likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, illa rajulun kanat bainahu wa baina akhi shahna'u fayuqal, unzuru hazaini hatta yastaliha, fa idza rufi'a 'amal al-mutasari min fawqi thalathi rudda." Pintu-pintu syurga dibuka setiap Isnin dan Khamis, maka diampunkan di dalamnya tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Diampunkan setiap orang Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali orang yang masih bersengketa dengan saudaranya, orang yang tidak berbicara dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada malaikat, nantikan dulu, tunggu sampai mereka berdamai, tunggu sampai 3 hari mereka berdamai, ya. Dan apabila dilihat lepas 3 hari tetap tidak berdamai, dan apabila dinaikkan amal orang yang bersengketa lebih dari 3 hari, maka amalan tersebut ditolak. Ini menunjukkan kalau kita tidak bertegur sapa dalam ahli keluarga kita, dalam saudara mara kita, jiran tetangga kita, implikasi yang besar itu adalah yang menyebabkan amalan kita tertolak. Jadi kadang-kadang kita kena turunkan juga ego kita. Kita buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah SWT. Apalah sangat yang ahli keluarga kita, jiran kita buat sehingga kita boleh tersinggung sampai begitu sekali. Sedang Nabi SAW, ya, yang mana setiap hari lalu di rumah jirannya campakkan sampah, sisa-sisa binatang ataupun najis binatang ditaburkan ketika Nabi lalu. Nabi pun tak ambil pot tentang tu, ya. Sehingga satu ketika bila Nabi SAW lalu, dilihat orang Yahudi yang biasa buang sampah tersebut tidak buang. Lalu Nabi SAW menziarahi Yahudi tersebut. Bila Yahudi tersebut diziarahi oleh Nabi SAW, menangis Yahudi itu. Inilah dikatakan budi pekerti Nabi yang terlalu agung. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kan mengiktiraf Nabi dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagi budi pekertimu, ya, wahai Muhammad, engkau mempunyai budi pekerti yang teragung. Ini Allah Ta'ala sendiri mengiktiraf. Begitu juga di dalam surah Al-Qalam juga Allah Ta'ala berfirman, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan engkau tidaklah gila seperti mana yang dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Nabi gila, Nabi tukang sihir, Nabi penyair dan berbagai-bagai tuhmahan dan tuduhan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi. Tapi Nabi masih lagi tetap melakukan dakwah, ya. Tetapi kita kadang-kadang hanya terguris perkara-perkara yang kadang-kadang sampah dibuang ataupun tertolak ke tempat kita, kan, parking kita terlebih contohnya lah, ya. Hingga menyebabkan kita tarik muka masam, kan, hanya benda-benda yang
Boleh, orang kata boleh buat bincang pun. Kan, bincang dengan hati yang terbuka boleh. Tapi kadang-kadang dalam perkara sebegini, kadang-kadang yang menyebabkan nafsu kita yang melulu dalam membuat satu tindakan, yang menyebabkan akhirnya kita sama-sama kita tidak bertegur. Ruginya apa? Dua-dua rugi. Dua-dua rugi, dua-dua mereka ni tidak akan berkumpul di syurga. Melainkan kalau salah seorang daripada mereka ni ada perasaan tawaduk lebih dan dapat menjernihkan keadaan yang keruh tersebut. Ya, jadi kita cubalah sedaya upaya kita, kan? Kita mendoakan supaya Allah Ta'ala lembutkan hati jiran kita, hati adik-adik kita, supaya tidak berlaku perkara-perkara sebegini. Sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ya, jadi cerita berkenaan dengan Sayyidina Hasan. Ya, jadi umat Islam kali pertama berlaku fitnah iaitu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Uthman mula memerintah ketika mana usia baginda 72 tahun. Kan, memerintah sampai usia baginda 84 tahun. Daripada 23 Hijrah sampai 35 Hijrah. Ya, ketika penghujung pemerintahan Sayyidina Uthman, kan, masa tu banyak orang-orang di kalangan orang kafir masuk Islam. Ya, Islam hampir lebih daripada 1/3 dunia di bawah kawalan Islam, pemerintahan Islam. Dan orang-orang kafir, apatah lagi orang-orang munafik, tidak berani berhadapan dengan Islam. Mereka buat cara lain, ya, dengan cara ada yang masuk Islam, dan dalam dia masuk Islam tu dia mainkan peranan untuk memecah belahkan umat Islam. Antaranya terkenal dengan seorang munafik daripada kalangan Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah, atau dengan gelaran Ibnu Sauda. Ya, Abdullah bin Sabah ni masuk Islam semata-mata atas dendam. Dia nak pecah belahkan. Dia tahu sifat Sayyidina Uthman ni tidak suka membebankan rakyat. Kan, dalam benda-benda yang kadang-kadang boleh settle, Sayyidina Uthman tak nak kecohkan benda-benda tersebut. Kalau boleh settle. Tak nak mengeruhkan keadaan. Jadi dia ambil kesempatan di atas kelembutan Sayyidina Uthman ini. Ya, dan ketika itulah azan 2 kali pada hari Jumaat pun pada zaman Sayyidina Uthman. Kenapa? Hingga masuk waktu Jumaat pun masjid masih lengang, masih banyak tempat kosong. Jadi adakan azan 2 kali. Ya, jadi bila orang-orang Yahudi yang seperti Abdullah bin Sabah, dia study bagaimana nak memecah belahkan umat Islam, tahu dia kaji tentang Sayyidina Uthman. Kan, Sayyidina Uthman beliau tidak hadir dalam peperangan Badar, itu pun atas arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Uthman berkahwin dengan 2 puteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang nama dia Ruqayyah dan seorang Ummi Kalsum. Meninggal seorang, kemudian Rasulullah gantikan dengan seorang lagi, Ummi Kalsum. Bukan serentak, ya. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah perintahkan supaya Sayyidina Uthman jaga isterinya baik-baik. Jadi bila perkara ini diketahui oleh Abdullah bin Sabah dalam sejarah yang lampau tentang Sayyidina Uthman, lalu disebarkan. Dia kata tengok Sayyidina Uthman ni seorang munafik, dia tidak hadir dalam peperangan Badar. Bagi sahabat yang tahu, tahulah. Sahabat yang tak tahu terpengaruh. Ya. Kemudian dibawalah cerita-cerita kononnya Sayyidina Uthman ni, dia terkenal dengan nepotism, kronism dan sebagainya. Sedangkan Sayyidina Uthman di antara 10 sahabat yang dijamin syurga, dan banyak mengorbankan harta benda demi Islam. Ya, sebuah telaga yang Rasulullah tanya kepada sahabat, tawarkan kepada sahabat ketika peperangan Tabuk, siapa yang sanggup beli telaga ini, maka Rasulullah akan bagi tiket syurga kepadanya. Maka Sayyidina Uthman membeli telaga tersebut. Kan, khususnya untuk dalam peperangan Tabuk juga beratus ekor unta dan kuda Sayyidina Uthman infakkan untuk Islam. Begitulah pengorbanan Sayyidina Uthman. Kan? Tapi apalah salahnya Sayyidina Uthman merapatkan jurang di antara saudara mara. Ya, tapi perkara ini dipandang daripada satu segi negatif oleh Abdullah bin Sabah. Lalu digembar-gemburkan berita tentang keburukan, dan segelintir masyarakat percaya. Ya, bukan di tanah Hijaz, Mekah, Madinah, bahkan di luar tanah Hijaz, di utara Afrika, di Mesir, di Syam dan sebagainya, sehingga kan orang-orang daripada sana tidak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Mereka datang dengan pedang yang terhunus berjumpa Sayyidina Uthman, bertanyakan tentang beberapa perkara. Lalu Sayyidina Uthman bagi gambaran yang baik, sehingga mereka berpuas hati dan mereka patah balik ke tempat mereka. Lalu Abdullah bin Sabah
yang mula membangkitkan fitnah-fitnah sebegini datang pula berjumpa dengan Marwan bin Al-Hakam, iaitu orang kuat ataupun setia sulit kepada Sayyidina Osman. Kan dia kata, tuan sanggup melihat mereka datang dengan pedang yang terhunus, kan, datang pada khalifah, nak gertak khalifah. Kalau saya berada pada tempat tuan sudah tentu, saya akan mengutus surat kepada gubernur-gubernur di sana, kan, supaya ketua-ketua rombongan ini dipancung saja. Kan, dia yang bagi cadangan provokasi kepada orang-orang supaya memberontak. Kemudian dia bagi cadangan kepada Marwan ni, orang kuat Sayyidina Osman, supaya tulis surat kepada gubernur menghukum orang-orang daripada rombongan tersebut. Lalu Marwan ni pun dia tidak tabayun terlebih dahulu apa yang perkara sebenar. Kan, nampak seperti mana apa yang diperkatakan tu betul. Lalu Marwan pun mengutus surat, kan, menggunakan cop mohon Sayyidina Osman, dan dihantarkan kepada wakil-wakil ataupun gubernur di Syam, di Mesir dan di sebahagian tempat. Ya, bila balik kumpulan rombongan ini, sok pancung kepalanya. Maka apabila rombongan ini balik dalam perjalanan, tersempak dengan utusan yang membawa surat-surat tersebut. Lalu dilihat utusan ini mencurigakan, kemudian dicek, rupa-rupanya ada beberapa keping surat, beberapa helai surat yang akan dihantarkan kepada gubernur supaya menghukum rombongan-rombongan tadi. Jadi bila mereka melihat surat-surat tersebut, lantas mereka patah balik jumpa Sayyidina Osman. Dan mereka tuduh Sayyidina Osman sebagai munafik, sebagai kafir dan berbagai-bagai tuduhan. Sehingga mereka mengompong rumah Sayyidina Osman lebih 21 hari, lebih kurang 21 hari. Dalam riwayat lain mengatakan lebih kurang 40 hari. Ketika dikepung rumah Sayyidina Osman, maka diberi beberapa pilihan. Kan? Kemudian sahabat-sahabat besar di kalangan Ansar dan Muhajirin, ketika tu waktu musim haji, kan, sahabat-sahabat ni pun kata, yang berkumpul sahabat di kalangan Ansar dan Muhajirin lebih kurang 700 orang di persekitaran rumah Sayyidina Osman, minta Sayyidina Osman kata sepatah dua untuk mengusir pemberontak tersebut. Ya, Sayyidina Osman kata, tak apa, aku akan hadapi dengan tenang perkara ini. Kalau kau yakin, kalau korang taatkan aku sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, kamu baliklah. Ya. Lantas beberapa sahabat bagi cadangan kepada Sayyidina Osman. Yang pertama, apalah payah sangat, umat Islam boleh menguasai lebih 1/3 daripada dunia. Setakat 3-4 orang tu panggil askar, panggil FRU, kan, leraikan, nak habiskan mudah saja. Kata Sayyidina Osman, aku tidak mau jadi khalifah yang pertama menghalalkan darah Ahlul Qiblat. Ya. Kemudian diberi pilihan kedua, kalau begitu khalifah, kan, turut je lah perintah diorang, turut je lah desakan diorang untuk letak jawatan. Kata Sayyidina Osman, Nabi SAW pernah berpesan, andai kamu diberi baju kebesaran dan mereka mendesak kamu menanggalkan baju tu, jangan sekali-kali kamu akur. Itu pesanan yang Nabi SAW bagi. Kemudian yang ketiga, kata mereka, kami akan eskort khalifah keluar ikut pintu belakang dan letak pada satu tempat yang selamat, kemudian akan letak pada tempat yang lebih selamat. Kata khalifah, kata Sayyidina Osman, aku tidak mahu jadi seorang yang pengecut. Setiap pandangan yang diberi sahabat-sahabat, ada saja Sayyidina Osman tidak setuju, dan akhirnya kata sahabat-sahabat kata, kalau begitu wahai khalifah, kami minta satu, khalifah jangan ketika mana pemberontak mengepung rumah Sayyidina Osman, biar Sayyidina Osman buat aktiviti di luar rumah, di beranda rumah. Jadi setiap apa yang berlaku pada Sayyidina Osman kami melihat, dan agak-agak perkara yang memudaratkan, yang membahayakan, kami akan bantu. Kata Sayyidina Osman, kamu baliklah, Allah akan menjagaku. Ya, pada hari minggu yang terakhir, hari yang ke-21, sebelum pada tu 2-3 hari sebelum tu, Sayyidina Osman pesan kepada isterinya Nailah, kata, wahai isteriku, tolong buatkan seluar. Seumur hidup Sayyidina Osman tidak pernah pakai seluar seperti mana kita lah. Tetapi kecuali pada hari-hari terakhir datang ilham dari Sayyidina Osman, kan, suruh isterinya Zaid seluar. Isteri tanya, kenapa? Aku takut nanti aku dibunuh dalam keadaan aku tertanggal auratku. Ya. Isteri Sayyidina Osman pun menyiapkanlah Zaid seluar. Ya, dan pada hari yang terakhir Sayyidina Osman bermimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut kata, kan, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Osman,
jangan lupa esok berbuka puasa dengan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi yang sama juga Nabi pesan, wahai Osman, adakah kamu nak aku minta pada Allah supaya dia selesaikan, diangkatkan masalah engkau, ataupun kau nak berbuka puasa denganku pada keesokan harinya. Maka Sayyidina Osman dalam mimpi tersebut memilih untuk berbuka puasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis mengatakan lis-sha'imil farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika mana berbuka. Berbuka ni sama ada berbuka puasa atau hari raya. Yang kedua, kegembiraan ketika mana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang Sayyidina Osman idamkan, kan, nak bertemu Allah. Dan pada hari yang terakhir tersebut, pemberontak ni masuk melalui tepi rumah, melalui atap, dan berjaya masuk sehingga Sayyidina Osman ditebas ataupun dilibas dengan pedang, ditahan oleh isterinya Nailah sehingga terputus jari isterinya yang 3, ya. Itulah pengakhirannya Sayyidina Osman. Kenapa? Ini kerana namimah, sifat mengadu domba yang ada ketika itu di kalangan orang-orang munafik mengadu domba. Jadi kita kena betul-betul alert dengan pengadu domba ini kadang-kadang, ya. Begitu juga umat Islam ketika itu selepas pembunuhan Sayyidina Osman, lebih kurang 5 hari tak ada pemimpin, tak ada pemerintah. Masuk hari kelima barulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, terpaksa pikul jawatan sebagai khalifah, ya. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu an ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya. Pendekkan cerita, Sayyidina Osman pun tulis wasiat, suruh lantik dari kalangan 6 orang untuk dipilih sebagai Amir Mukminin. Antara 6 orang itu siapa dia? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Abdul Rahman bin Auf. Kemudian anak Sayyidina Umar tu, Ibnu Umar, jadikan sebagai orang tengah. Kalau dilantik 2 orang, ada 2 yang backup. Jadi orang yang ketiga nak sebagai kuasa majoriti tu dilantiklah Sayyidina Umar. Maka di kalangan 6 orang ni, 2 daripada kalangan Ansar, 2 daripada kalangan Muhajirin tarik diri. Kemudian tinggal 2 orang saja yang bertanding, iaitu siapa dia? Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Dan ketika itu Abdul Rahman bin Auf dan dengan sahabat-sahabat lain berjumpa Sayyidina Ali dan bertanya, wahai Ali, wahai tuan, sudi tak tuan untuk mengikut apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut cara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Jawab Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali jawab, saya akan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan ikut ijtihad saya sendiri. Sayyidina Ali terkenal dengan orang yang berilmu, kan? Sehingga kalau gedung ilmu tu pintunya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dia ijtihad tersendiri. Maka Sayyidina Ali tak setuju nak sign ketika itu, kan? Saya akan ikut ijtihad saya sendiri. Dan bertanya pula dengan Sayyidina Osman. Sahabat-sahabat ini yang dikutip Abdul Rahman bin Auf tanya, sudi tak tuan ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Nabi SAW bawakan dan apa yang dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Sayyidina Osman setuju. Bila Sayyidina Osman setuju, maka Sayyidina Osman terlantik jadi khalifah yang ketiga. Dan selepas berzaman Sayyidina Osman, tak ada seorang yang lebih layak melainkan Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Ali merupakan khalifah ataupun khulafah ar-rasyidin yang keempat. Tapi walaupun Sayyidina Ali dalam keadaan orang yang hebat dan berilmu, ketika mana Sayyidina Ali jadi pemimpin, ya, ketika itu umurnya 60-an ketika itu, kan, dan jadi pemerintah pula dalam keadaan banyak kaum-kaum pemberontak, kan. Walaupun di kalangan sahabat-sahabat besar, tak kurang juga daripada kalangan orang-orang yang terbabit dengan pembunuhan Sayyidina Osman itu turut melantik Sayyidina Ali, ya. Maka Sayyidina Ali apabila jadi khalifah saja, antara langkah pertama Sayyidina Ali buat, tulis surat kepada gubernur-gubernur di seluruh bawah pemerintahan Islam, minta ikrar ta'at setia daripada mereka untuk Sayyidina Ali jadi sebagai khalifah. Dan kebanyakan mereka melafazkan ikrar ta'at setia, melainkan di 2 tempat, satu di Syam dan satu di Mesir. Kalau di Syam, iaitu anak saudara kepada Sayyidina Osman, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan di Mesir iaitu Amru bin Al-As. Kata mereka berdua ni, kami boleh terima Sayyidina Ali sebagai khalifah dengan syarat hukum pembunuh Sayyidina Osman dahulu. Jadi
yang mengepung rumahnya lebih kurang 400 orang. Yang membunuh tu masa tu masih kabur. Dan di belakang 400 orang ni ada 4,000 orang. Macam mana nak hukum keadaan begitu? Jadi agak konflik ketika itu. Ya, sehingga Muawiyah ketika itu di kalangan puak munafik juga menjunjung baju Sayyidina Osman di hujung tombak. Kan kita patut tuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Jadi bercelaru sehingga menyebabkan berlaku peperangan Siffin. Bila berlaku peperangan Siffin, maka kira-kira hampir-hampir kumpulan kepada Muawiyah hampir kalah. Lalu mereka gunakan helah, iaitu dengan cara menjunjung Al-Quran, kan, yang diterajui oleh Amru bin Al-As ketika itu. Maka Sayyidina Ali kata ini helah saja. Maka di kalangan tentera yang terbabit dengan Sayyidina Osman juga, pembunuhan Sayyidina Osman juga, kata dengan Sayyidina Ali, kalau Khalifah tidak mahu berhenti, kalau Sayyidina Ali tidak mahu berhenti, kami akan lakukan Sayyidina Ali seperti mana kami lakukan kepada Sayyidina Osman. Dah jadi masalah ketika itu. Ya, Sayyidina Ali pun dengan rasa berat hati terpaksa berhenti. Maka diadakan majlis tahkim. Bila berlaku majlis tahkim tersebut, maka mereka menantik Amru bin Al-As daripada kalangan Muawiyah bin Sufyan, menantik Amru bin Al-As, seorang yang pakar dalam pemerintahan juga. Maka di kalangan Sayyidina Ali nak melantik Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, yang ketika itu boleh katakan muda lagi, 20-an umurnya. Ya, maka golongan-golongan yang berkuasa lebih ni ataupun suara majoriti lebih, kami tak mahu Ibnu Abbas. Kami mahukan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wakil kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali bagi tahu Abu Musa ni dia tak arif bahagian ini. Dia orang yang lurus, kan, tak arif. Maka Sayyidina Ali pun tak bercakap apa, dah berat majoriti kepada nakkan kepada Abu Musa, jadi lalu terlantik Abu Musa sebagai wakil kepada Sayyidina Ali. Maka dalam mesyuarat majlis tersebut, Amru bin Al-As pun bagi tahulah, kata saya dengan ini melucutkan jawatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah kepada umat Islam. Lalu disambut oleh Abu Musa Al-Asy'ari, saya pun dengan ini melucutkan jawatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Jadi cepat-cepat Amru bin Al-As sambut, kerana ketika dilucutkan jawatan Sayyidina Ali dah tak ada siapa pemerintah. Maka Amru bin Al-As pun cepat-cepat menjawab, dengan ini saya melantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Maka siapa yang dicadangkan dan disokong dulu, maka itulah yang terlantik. Maka Sayyidina Ali secara tidak langsung kena game dalam pertandingan tersebut. Ya, jadi bila berlaku selepas majlis tahkim ini, maka umat Islam berpecah kepada beberapa kumpulan. Satu pecah kepada Syiah yang melampau. Ya, Syiah ni dia melampau. Kalau kita tengok dia punya guideline bagi kita, kalau setakat dia melebihkan Sayyidina Ali itu tak apalah, boleh tahan. Tetapi sehingga dia mengkafirkan sahabat lain, ini memang sesat dan kafir tu balik kepadanya. Ya, ada satu golongan Syiah ni yang dia mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata Sayyidina Umar dan Abu Bakar ni ada dua berhala besar. Bahkan memfitnah Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah sebagai pelacur. Na'udzubillah min zalik. Mereka yang berpahaman begini memang sesat dan kafir. Tetapi mereka yang hanya melebihkan Sayyidina Ali itu boleh tahan. Ya. Jadi kumpulan kedua iaitu Khawarij, yang didalangi belakang dia pun seorang Yahudi. Di belakang Khawarij semua Yahudi juga. Kan? Dan golongan ketiga lah Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi umat Islam berpecah kepada tiga. Kisah tentang peperangan Siffin tak selesai. Maka di sana Muawiyah dengan tentera, dengan penyokongnya berjaya membentuk kerajaan. Kan? Jadi baru nak repeat balik dalam soal pemerintahan tersebut, tiba-tiba terdengar pula dengan kekejaman yang dilakukan oleh golongan Khawarij. Ya, kalau ketika zaman Nabi SAW ada seorang sahabat nama dia Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Ketika zaman Sayyidina Umar, Khabbab bin Arad pernah dipanggil oleh Sayyidina Umar, suruh menanggalkan bajunya, kan, nak tunjukkan kepada orang-orang Islam ketika itu bagaimana pengorbanan mereka mempertahankan Islam. Khabbab ni agak berisi orangnya, kemudian diletakkan di padang pasir bara-bara api yang panas. Lalu diletakkan Khabbab bin Arad, badannya dibaringkan, kemudian diseret sehingga lemak-lemak yang keluar daripada Khabbab bin Arad tu memadamkan bara-bara api. Kesan tu ada.
Begitulah kekejaman yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tetapi zaman Khawarij, ketika anak Khabbab bin Arat, iaitu Abdullah bin Khabbab bin Arat, lalu dengan isterinya yang sedang mengandung, terserempak dengan kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij ini mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amru bin Al-As. Ini lagi teruk, ya. Jadi kalangan Khawarij ni pun bertanyalah beberapa soalan kepada Abdullah dan bertanya tentang bagaimana tentang Khawarij. Lalu Abdullah bin Khabbab mendengar Nabi SAW sabda tentang Khawarij. Mereka ini satu golongan yang ibadah mereka hebat. Kan? Ibadah mereka hebat, qiyamul hebat. Tapi bacaan Quran pun hebat. Tapi setakat sampai tenggorok saja, sampai kerongkong ni saja. Dia tak meresap sampai hati. Kan? Jadi bila mendengar begitu, kumpulan Khawarij ni marah sehingga membunuh Abdullah bin Khabbab dengan satu pembunuhan yang sadis. Kemudian isterinya yang sedang mengandung, isteri pada Abdullah ni bagi tahu, siap pesan, wahai tuan-tuan di kalangan kaum muslimin, takutlah kamu akan Allah. Saya seorang perempuan yang lemah, kan? Takutlah kamu, jangan kamu zalimi saya. Walaupun dipesan begitu, isterinya sedang mengandung, dibelah perutnya, dikeluarkan anak janinnya tersebut. Inilah di antara kekejaman. Bukan seorang, banyak orang dibuat. Jadi Sayyidina Ali terpaksa berhadapan dengan kumpulan Khawarij sehingga berlaku peperangan Nahrawan. Kan? Dalam peperangan Nahrawan banyak saki-baki Khawarij yang ekstrim ni habis Sayyidina Ali musnahkan kerana mereka cukup bahaya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi SAW yang pernah menjadi sahabat Nabi. Ya. Walaupun waktu tu orang ni muda, ya. Zaman Sayyidina Umar, ketika mana Amru bin Al-As menjadi gubernur di Mesir, minta Sayyidina Umar hantarkan seorang qari supaya dapat mengajar orang-orang di kalangan Mesir mengaji Al-Quran. Siapakah qari tersebut? Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi, tokoh Khawarij yang terkenal. Walaupun orang ni hebat, seorang hafiz Al-Quran, kan, sembahyang malam, qiyamul lail tak pernah tinggal, kan, bahkan dia alim 10 kiraat ataupun 7 atau 10 kiraat, ya. Tetapi kerana apabila dalam peperangan Nahrawan banyak di kalangan kerabat dan saudara mara terbunuh, jadi dia menyimpan dendam kepada Sayyidina Ali. Sehingga orang-orang Khawarij ini seperti mana ISIS lah, ya, macam cukup mudah mengkafirkan orang, bukan setakat mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah-darah orang ni, ya. Jadi apabila berlaku, maka di kalangan kumpulan Khawarij ini mereka pun berbincang untuk membunuh 3 pemimpin besar. Mereka mengkafirkan pemimpin besar. Siapa di antaranya? Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, dan mereka mengkafirkan Amru bin Al-As radhiyallahu anhum, ya. Jadi ketika mana mereka berkomplot, pada hari yang dirancang, Amru bin Al-As tidak hadir dalam solat subuh tersebut kerana keuzuran. Muawiyah hadir, Muawiyah hadir, tetapi terkena senjata pedang tersebut di punggung tersebut. Menyebabkan Muawiyah menjadi cedera, kan, terpaksa dirawat penyakit tersebut. Lalu tukang rawat ataupun tabib menyatakan kalau penyakit ini perlu diubatkan dengan cara api, dibakarkan atau letak besi panas, ya. Jadi kita sambung selepas azan Isyak nanti, insya-Allah. Ya Sabi Mawla, kita sambung sedikit. Bagaimana apabila Muawiyah bin Abi Sufyan dilibaskan kena pada punggungnya, ya, maka tabib itu mengatakan kalau dibuat cara api dapat mematikan terus racun tersebut. Tetapi Muawiyah tidak sanggup, kan? Kalau tidak sanggup bermakna efek daripada racun tersebut boleh menyebabkan Muawiyah jadi mandul, ya. Maka kata Muawiyah, saya mempunyai beberapa anak lelaki dan tidak penting bagi saya. Yang penting saya tidak sanggup menahan kepanasan tersebut. Kan? Jadi akhirnya Muawiyah sembuh. Dan yang terkena, yang jadi mangsa pada pagi tersebut pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijrah, ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah sedang mengajak orang-orang datang ke masjid untuk menunaikan solat subuh, maka lantaslah muncul Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi, ya, seorang yang pada masa mudanya hebat, banyak membantu Islam, banyak mengajar, tetapi di akhirnya terlibat dengan dakwah ataupun agenda Khawarij ini, sehingga dia melibaskan pedangnya dengan membaca sepotong ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di kalangan manusia ada yang
mencari keredaan Allah dengan mengorbankan dirinya semata-mata mencari keredaan Allah. Dan Allah Maha Penyayang kepada orang yang beribadah kepadanya. Kemudian dilibas pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kena tepat. Ya, hingga 3 hari selepas tu meninggal Sayyidina Ali. Sebelum Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Ali bagi tahu, kata, kenapakah kamu buat begitu dengan aku sedangkan aku telah melakukan kebaikan? Kan rupanya dia ada dendam kerana apa? Masa peperangan Nahrawan banyak di kalangan saudara mara dia yang terkena. Dan dia pula bersama dengan apabila pergi ke Mesir. Atau di Mesir tu banyak di kalangan orang-orang yang di bawah. Dia tidak bermurajaah dengan ulama' di kalangan sahabat-sahabat. Kalau dia bermurajaah di kalangan ulama' di kalangan sahabat-sahabat, contohnya Ibnu Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kan, dan banyak lagi, mungkin dia tidak akan berbuat begitu. Ya. Jadi sebab tu dia kata dia buat begini kerana semata-mata untuk mencari keridaan Allah, bahkan menghalalkan darah Sayyidina Ali. Inilah sehingga Imam Az-Zahabi mengatakan sungguh malang, ya. Seorang yang dikatakan Ibnu Muljam ni hebat ketika mana masa muda dan banyak membantu Islam, tiba-tiba saat-saat di hujung nyawanya mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, kita apabila berhadapan dengan situasi begini, jadilah bak kata pepatah, kalau tak boleh jadi ragi, jangan kita jadi langau. Kalau kita tak boleh menjernihkan suasana, jangan kita menambah keruhkan lagi suasana, ya. Mudah-mudahan sirah-sirah sejarah yang berlaku pada masa-masa yang lapau ini menjadi iktibar kepada kita, yang kita cari pendekatan. Kita marilah kita buat pendekatan dengan berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita mulakan dengan diri kita dan begitu juga dengan ahli keluarga kita. Kadang-kadang kita sibuk mencari kesalahan orang di sana sini, ya. Yang sepatutnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah yang mana bahan-bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Ya, mudah-mudahan dengan kita sibuk muhasabah diri kita, kita tak ada masa untuk mencari keburukan orang lain, ya. Yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap atas kekurangan dan kelemahan di saya pun maaf. Saya akhiri lepas yang mulia, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.